Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-tuan pelajar-pelajar sekalian. Saya nak apa nama ni adalah kelas pembezaan yang saya nak sharekan dengan pelajar-pelajar agar pelajar-pelajar lebih faham apa sebenarnya konsep pembezaan. Okey. Untuk pembezaan ni sebenarnya dipanggil sebagai terbitan pertama fungsi polinomial. Kadang-kadang dipanggil sebagai pembezaan, kadang-kadang dipanggil terbitan pertama dan berbagai lagi. Okey. Seterusnya, kita tengok bahawa bentuk soalan pembezaan dia ada beberapa bentuk. Okey, dia kata carikan terbitan pertama bagi ungkapan berikut, ataupun dia kata bezakan ungkapan berikut terhadap, ataupun dia kata cari dy dx bagi fungsi berikut. Okey? So, jangan-jangan terkejutlah, dia ada macam-macam bentuk. Okey, pengetahuan asas yang awak kena faham. Okey, katakan dalam soalan ni dia kata pembezaan terhadap ungkapan, contoh ungkapan. Contoh soalan, dia kata bezakan ungkapan x kuasa 2 tambah 3x tambah 2. Jadi, maka awak kena pastikan bahawa tajuk depan dia kena ada d per dx. Sebab apa? Depan tak ada y sama dengan. Kalau y sama dengan, dia bukan ungkapan. Dia adalah persamaan. Okey, tengok contoh berikutnya. Contoh berikutnya pula pembezaan terhadap persamaan. Kenapa ada persamaan? Sebab dia ada y sama dengan. Okey, dia tulis dengan dy per dx sama dengan. Lepas tu baru jawab soalan. Okey? Alright? Saya harap faham. Okey, seterusnya kita ada pengetahuan asas selanjutnya nombor 2. Pembezaan asas terhadap fungsi. Dia ada 3 bentuk. Okey. So, contoh soalan dia kata bezakan fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tambah 3x tambah 2. Jadi, bagaimana awak nak tulis jawapan soalan dia? Macam mana awak tulis pembezaan dia? Maka, penulisan tajuk jawapan awak akan dimulakan dengan f prime x. Maknanya ini terbitan pertama. Okey? Okey, seterusnya kita bagi pengetahuan asas ketiga. Adakah setiap soalan pembezaan hanya ada y dan x saja? Okey. Maka dia sebenarnya jawapan dia adalah tidak. Okey, dia boleh jadi m, dia boleh jadi k, dia boleh jadi l, macam-macam bentuk boleh. Jadi dia tak tertakluk kepada y dan x saja. Okey. Okey, seterusnya ni contoh yang saya bagikan. Pembezaan terhadap ungkapan. Tadi saya kata bahawa dia bukan y dan x saja kan? Dia boleh jadi k. Maka jawapan awak kena mula dengan d per dk sama dengan. Baru awak bezakan. Okey? Alright? Ini menentukan apa yang awak nak bezakan. Sebab kalau awak salah tulis, awak tak tahu apa dia awak nak bezakan. Dalam kes ni dia kata bezakan terhadap k. Maka k lah yang awak bezakan. Alright. Ini pula adalah persamaan. Contoh persamaan diberikan adalah m sama dengan n kuasa 2 tambah 3n tambah 2. Maka penulisan awak perlulah dimulakan dengan dm per dn. Okey, saya harap ini jelas. Okey, selanjutnya, ini saya bagi contoh. Okey, pada asasnya, konsep asas pembezaan awak kena ingat bahawa bila dia bezakan, contohnya soalan ini terbitan pertama bagi fungsi y sama dengan k. K ni maksudnya nombor 1, 2, 3, 4, 7, negatif 8 dan sebagainya. Dia tak ada apa-apa kat belakang. Ya, maksud tak ada apa-apa kat belakang, dia tak ada y sama dengan axn. Dia tak ada x tu. Ni tak ada x kan? Jadi, automatik dia akan jadi dy per dx sama dengan kosong. Okey? Kalau nombor sahaja ya. Kalau awak nampak nombor saja, dia akan jadi kosong. Tetapi, jika awak nampak bahawa y sama dengan ax kuasa n, maka apa yang perlu awak buat ialah n yang di sini tadi akan dibawa ke hadapan. Okey, jangan tolak apa-apa dulu, bawa ke depan dulu. Maka n darab dengan a darab dengan x. X tu adalah kuasa n tolak dengan 1. Okey, kuasa n tolak dengan 1. Untuk maklumat lanjut dalam video saya dah bagi sebelum ni kan. Alright. Jadi kita tengok contoh ini. Okey, contohnya adalah dia kata bezakan y sama dengan 10x. Maka dy per dx adalah x ni adalah kuasa 1 ya. Kuasa 1. 1 bawa ke depan. Darab dengan 10. Darab dengan x. Kuasa 1 tolak 1. Bila 1 tolak 1, dia jadi x kuasa kosong. X kuasa kosong dia sama dengan 1. Okey? X kuasa kosong dia sama dengan 1.
Okey? So, bila 10 kali 1, maka jadi 10. Okey? Boleh? Kita tengok pula soalan berikutnya. Bezakan y sama dengan 5x kuasa 3. Maka tulisan awak adalah dy per dx sama dengan kuasa 3 tu bawa ke bawah ke hadapan. Maka 3 darab dengan 5x kuasa 3. 3 tu yang awak tolak 1. Maka 3 tolak 1 jadi x kuasa 2. 5 kali 3 adalah 15. Boleh setakat ini? Alright. Kita teruskan dengan soalan berikutnya. Soalan berikutnya adalah y sama dengan 4x kuasa 5. Jadi, dy per dx sama dengan 5 dibawakan ke hadapan. 5 darab 4. Okey? Darab 4, x kuasa 5 tolak 1. Maka 5 tolak 1 adalah 4. Maka x kuasa 4. 4 darab 5 sama dengan 20. Okey? Bezakan y sama dengan 5. Ini tadi yang k tadi tu. Ya, belakang ada x tak? Belakang tak ada x. Maka tengok apa sebenarnya yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi ialah belakang ni ada x tetapi dia kuasa kosong. Bila kuasa kosong, kosong tu awak bawa ke depan, kosong darab 5 dia jadi kosong. Jadi x kuasa negatif 1, dia dapat x kuasa negatif 1. Tapi bila darabkan kosong, semua jadi kosong. Sebab itu, 5 bila dibezakan terhadap x, maka dia akan jadi kosong. Itu sebenarnya yang berlaku. Okey? Alright. Selanjutnya. Okey, ingat bahawa y sama dengan ax kuasa n, maka langkah pertama, alihkan kuasa n ke hadapan dan darab. Okey? N dibawa ke hadapan. Okey, maknanya n darab dengan a darab dengan x. A ni kalau tak ada nombor, maka A ni akan jadi kosong lah. Tak ada benda lah. Ini kalau contohnya 3x kuasa 2. Maka A tu adalah 3. Saya harap awak faham ya. Okey, lepas tu, N darab A darab X. X kuasa N ni kat sini kan. Bawa ke bawah. Letak N ke depan. Langkah kedua apa dia? N yang atas tadi ni, awak tolak 1. Sebab dia bawa depan dah. Bila dibawa ke depan, dia kena tolak 1 kat sini. Maka, bila dah tolak 1, langkah ketiga awak selesaikanlah. Okey, bagaimana contoh-contoh yang telah saya ceritakan tadi. Okey, latihan. Ni saya bagi awak latihan. Ya, latihan. Jadi, orang kata untuk dalam video ni nanti, benda ni akan berterusan. Jadi, awak pause dan awak buat latihan ni. Y sama dengan 8, Y sama dengan X kuasa 2. Ni terbitan pertama terhadap X ya. Maknanya dy per dx lah. Jadi ini adalah soalan-soalan dia. Lepas tu ada soalan lagi. Alright. Ada soalan lagi. Dah habis dah.